Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita dah baru habis bacaan Yasin tadi. So kita teruskan je kita punya ni kelas kita pagi ni. So kita akan sambung topik yang seterusnya, masih topik yang sama, topik yang seterusnya iaitu masih dalam tajuk trigonometri. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak Okey. ada. Okey, so saya harap modul semua settle untuk kamu hantar hari ini ataupun esok. Okey, siapa nak hantar hari ini macam saya kata tadi, letak je atas push box. Okey, so kita akan mulakan kelas kita. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tajuk fungsi trigonometri. Okey, cuma kita akan tengok hari itu ada beberapa kaedah yang sepatutnya kita akan gunakan. Dan kita dah bincangkan 2 kaedah dan hari ini kita akan bincangkan kaedah yang keumah lah pula. Okey, yang ketiga iaitu menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan yang sepadan. Kan hari tu kita dah cari dia punya alfa macam mana. Okey, apabila dapat alfa you boleh cari total theta dia. Jadi theta tambah alfa you akan dapat sudut yang berada di sukuan. Kalau sukuan pertama alfa dengan theta nilai yang sama. Sukuan kedua macam mana? Sukuan kedua ialah you ambil 180, you minus you punya alfa, you dapat theta. Ataupun you minus, biasanya kita alfa ni kita cari menggunakan kalkulator. Okey, sebelum ni kita dah menggunakan bulatan unit. Apa yang dimasukkan dengan bulatan unit? Apa maksudnya? Ingat tak yang sebelum ni? Bulatan unit apa? Ada maksud ke? No. Hypotenuse dia bernilai 1. Oh. Jadi saya kan hypotenuse berapa? Aku tanya apa maksudnya, kau kena cakap lah. Tu hypotenuse dia bernilai 1. Kalau saya cakap dah tak payah tanya soalan. Okay. So itu yang sebelum ni kita dah tengok dah. Bila dia kata apa bulatan unit, so hypotenuse dia 1 dan dia akan bagi kamu koordinat dia lah. Okay. Jadi kita akan tengok yang seterusnya iaitu menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan. Okay. Jadi okay, sekejap. Ada berapa orang dah? Okay, 40 orang. Okay. So kita mulakan. Mana dia? Ganas yang screen cikgu. Apa dia? Ganas yang screen cikgu. Itulah kan. Dekat boleh tukar skrin kan. Pagi ni tengok-tengok boleh tukar pula skrin. Pelik betul. Kejap boleh, kejap tak boleh. Okay. So kita tengok dekat sini. Apa yang dimasukkan dengan kaedah ketiga menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan. Ni kalau awak tengok sudut rujukan iaitu you punya special angle lah. Special angle pula. Acute angle. Sudut yang kecil. Itu adalah sudut rujukan. Tak boleh betul nak buat slide show ada orang masuk lagi. Okay. Jadi kita tengok di sini. Jadi kalau awak tengok okey, sudut yang sepadan. Tadi kalau tengok dekat sini, dia bagi ni, ini sudut, ni alfa, beta, alfa, theta, semua ni sudut-sudut yang kita nak bagilah sudut rujukan yang sepadan. Sudut rujukan yang sepadan maksudnya kalau dia 30 darjah, ini 30 darjah, sini 150. Itu yang sepadan. Kalau dia kat sini 30 darjah, kalau kat sukuan ketiga dia akan jadi 210 darjah. Cumanya positif negatif. Kalau sin dengan cos, nilai cos, kalau dia nilai sin, kalau dekat sukuan ketiga, dia akan bernilai negatif. Macam itulah. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan yang sepadan. Okey. Kalau awak tengok, ni dia bagi jadual ni, tak payah hafal lah. Kan, kalau ikutkan dia kata sukuan pertama, positif. Maksudnya apa? Semua positif. Ini apa? Positif kejap ada negatif. Jadi semua ni tak payah hafal. Kita dah tahu, tak payah hafal jadual. Tapi awak tahu pada sukuan pertama semua bernilai positif. Sukuan kedua sin saja positif. Sukuan ketiga tangent saja yang positif. Jadi awak tengok dekat tangent dengan cotangent yang bernilai positif. Sukuan keempat hanya cos dan secant.
yang akan bernilai positif. Sebab dia melibatkan kos sahaja yang positif. Itu dia. Okay, next kita tengok di sini. Okay, apa yang dimasukkan kat sini? Dia kata diberi sin 30 0.5, cos 30 0.866. 0.866. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Dia nak second 150. Okey, jadi ini yang dikatakan sudut sempadan. 30 dengan 150 dia berada di kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua, 30 tu yang kecil ni. Ni 30. Yang ini 150. Okey, ataupun kat sini awak tengok dia bagi kos. Ni yang dia kata positif negatifnya. Bila dia kata second adalah 1/cos. 1/cos. Jadi cos dia ni berada di sukuan kedua. 150 tu berada di sukuan kedua. Sebab tu dia punya nilai ialah negatif. Sekejap Dah masuk. Okey. Okay, jadi nilai dia negatif. Kalau dia buat dekat sini, dia bagi kamu second 330 darjah. Kalau second 330, maksudnya awak boleh ambil nilai yang ini. Okay, kalau soalan saya second 330 darjah. Okay, kalau saya buat kat sini, soalan dia second 330 darjah. So, second 330 darjah, ini akan sama juga dengan 1/cos 330 darjah. Jadi, cos 330 darjah, jadi dekat sini akan sama dengan 1/cos 30. Jadi cos 30 kita ambil saja. Dan dia ni 330 dia berada di kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat cos bernilai positif. Macam tu. Faham tak? Boleh tak? Faham. Okey Jadi apa-apa pun bila awak ambil nilai dia, awak kena ingat pada kuadran itu apakah nilai yang positif. Kalau dia bagi tangent 150, maka dia akan jadi negatif lah. So dia akan awak kena tahu, awak kena ingat semua macam mana, di manakah nilai-nilai positif dan negatif untuk setiap kuadran tu. Okey. You tengok dekat sini, okay, dia bagi tadi kat sini, ni 390. Jadi kalau 390, okay, soalan tadi, sekejap Soalan bagi ialah second negatif 13/6 pi. Dia bagi dalam sebutan pi. So you convert to radian. To degree. So to degree you darab dengan 180 over pi. Bila tu awak tengok sudut dia ni sudut yang bernilai negatif. Sudut yang bernilai negatif. Sudut negatif maksudnya apa dia? Apa maksud sudut negatif? Apa maksud sudut negatif? Ikut arah jam. Ya, dia Arah akan jam. bergerak ikut arah jam. Sebab tu awak tengok, ni pergerakan warna biru dia ikut arah jam. Hai, bila saya buat slideshow je orang masuk. Berapa orang dah sekarang? Sebab kalau saya tak buat slideshow dia jadi kecil. 42 orang. So ada 8 orang lagi. Saya rasa 8 orang ni yang sama je ke? Okey Sebab kalau saya tak buat slideshow dia kecil. Tak apa kita tunggu sekejap. Okey, jadi awak dapat negatif 390. Negatif 390 so kita ikut jam. Itu dia. So dia berada di kuadran yang keempat. Dia berada di kuadran yang keempat. Soalan tanya second. Second tu adalah 1/cos. Jadi kalau kuadran keempat nilai dia positif. So cos 30 kita ambil yang diberi tadi. So jawapannya 1/0.866. Dia positif sebab dia ni berada di kuadran yang keempat. Faham? Boleh? Boleh. Okay, Boleh. next. Okey, seterusnya kamu tengok dekat sini, kita tengok contoh yang ke-9. Okey, pada contoh yang ke-9, awak tengok dia bagi cos A. Cos A 2/5. A berada di 270 hingga 360. Bermakna kita kena lukis segitiga itu berada di kuadran keempat. Kalau dia kata A tu berada di 90 hingga 180, kita akan lukis dia berada di kuadran kedua. Kalau dia kata A tu berada di 180 hingga 270, kita akan lukis dia di kuadran ketiga.
Kalau dia kata dia sudut tirus, kita akan lukis dia di kuadran yang pertama. Macam tu cara awak lukiskan segitiga. Maksudnya segitiga garis bawa ke bawah ke paksi X. Okey, ataupun awak tengok kalau dia dekat sukuan ketiga garis naikkan pergi ke paksi X. Dia tak akan pergi ke paksi Y. Tidak boleh pergi ke paksi Y. Jadi dekat sini, lepas awak lukiskan segitiga, dia kata cos 2/5. Cos A. A, kita akan ambil dia punya acute angle, iaitu sudut tirus dia dekat sini. Cos is cah, ejection over hypotenuse. So, sini 2, sini 5. So, yang bawah ni, kita gunakan Pythagoras theorem. So, kita dapat dia adalah 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Set 5 kuasa 2 iaitu 25 tolak dengan 4. You dapat jawapannya set 21. Kenapa dia letakkan dekat negatif kat sini? Kalau awak tak nak letak negatif pun tak apa. Kalau awak nak letak negatif pun okey. Awak letak negatif, bila awak dah letak negatif, okey, kalau awak dah letak negatif, nanti awak tak payah fikir, ini kat sini positif ke negatif, tak payah fikir. Awak guna je nilai yang ada pada gambar tu. Okey, sebab awak tengok dia ke bawah. Bila ke bawah, maksudnya nilai dia adalah negatif. Clear? Clear tak? Clear. Kalau awak tak letakkan negatif, maksudnya awak akan letakkan sini 2, sini 5, sini awak letak set 21 pun boleh. Tapi bila awak nak guna nanti, nak guna sign. Contoh nak guna sign. Sign isoh. Sign isoh. So, is opposite over hypotenuse. Jadi, awak buat 2/5. Okey, awak tengok. Oh, kat sini positif ke negatif? Kat sini, sign dia bernilai negatif. Kenapa nilai negatif? Sebab dia berada, astaghfirullahaladzim, opposite. Okey. Jadi, awak tengok, kita ambil set 21/5. Lepas tu awak kena fikir, ini kuadran keempat. Sign negatif, awak letak negatif kemudian pun boleh. Ataupun sekiranya awak dah letak negatif siap-siap, jadi kita tengok sign iso opposite. Awak dah nampak dia adalah set negatif set 21. So awak letak siap-siap negatif set 21. Jadi dua-dua cara boleh. Sama ada awak letak siap-siap tanda positif negatif ataupun awak tak payah letak, awak letak kemudian saja. Okey. Dan kita tengok dekat sini soalan kata ialah dia bagi tangent A. Tangent A, tangent is toa. Okay, tangent is toa, opposite over adjacent. So, kalaulah dia tak bagi kamu set 21 tu dalam negatif, so awak ambil je lah. Tangent A is opposite set 21, toa opposite over dengan adjacent. So, 2. Lepas tu awak baru fikir, oh ini kat sukuan keempat. Tangent bernilai negatif, awak letak negatif kemudian. Tapi kalau kita dah letak macam yang buku teks ni, tangent is toa, awak buat je lah. Oh, toa, opposite-nya negatif. Then per 2. Macam tu boleh. Dua-dua boleh. Nak letak negatif kemudian atau letak negatif terus pada gambar tu. Clear tak? Clear. Okay, siapa yang tak clear angkat tangan? Semua clear. Okay, good. Then second. Awak ingat kita tak akan jumpa second dekat sini. So, second is 1 over cos. Second is 1 over cos. So, second, you akan buat dekat sini 1 per cos. Macam tu. Cos A. Jadi, 1 per cos. Cos is cah. Adjacent over hypotenuse. Jadi, kat sini 2/5. Maka jawapannya terbalikkan. Jadilah sini 5/2. Okay. So, kat sini sangat penting kamu tahu nak lukis segitiga tu. Segitiga tu memainkan peranan kamu mencari nilai hypotenuse dia mana, adjacent dia, opposite dia. Why? Nak cari apa? Tolonglah. Okey, awak tengok Kaedah 4 menggunakan segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni dia special tau. Awak boleh hafal segitiga tu dengan awak boleh tahu macam mana nak cari sudut 30, 45, 60. Tak perlu nak hafal jadual ni. Okey, caranya awak tengok saya akan lukis segitiga. Dia akan ada 2 segitiga. Satu iaitu segitiga bersudut tegak. Satu lagi adalah segitiga kaki sama.
Okey, Mikael tanya papa. Minta tolong papa. Ada kat belakang kot. Pergi suruh minta tanya papa. Okey, awak tengok Sorry Okey, jadi kalau awak tengok sini, kita akan gunakan mula-mula kita ambil semua sama, segitiga, semua sisi bernilai sama. So, semua sisi bernilai sama, saya letak setiap sisi nilai dia 2. Bila dia semua sisi ni sama sisi dia, sudut kat dalamnya berapa? 60. Ya, sini 60, sini 60, sini 60. Jadi awak dah nampak kita dah jumpa dah sudut 60 darjah. Kemudian kita belah dia 2. Bila belah 2, maka sebenarnya dia akan jadi segitiga dekat sini. Ini yang dikatakan segitiga bersudut tegak. Sini 60, sini jadi 30. Sini 2 tadi, bawah ni 2, kita bahagi 2, maksudnya sini tinggal 1. Gunakan Pythagoras theorem, so awak akan buat sini 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. So 2 kuasa 2 ialah 4, tolak dengan 1 kita dapat jawapan ialah 3. Jadi dekat sini sudut 30, Sudut 30 awak boleh cari, sudut 60 awak boleh cari. Menggunakan segitiga bersudut tegak ni. Awak tanya je, soalan tanyalah sin ke, cos ke, tangent ke. Untuk 30 dengan 60 awak dapat dia punya nilai sudut-sudut dia. Faham? Jadi awak perlu hafal segitiga ini saja. Segitiga yang saya kotakkan tu. Faham tak? Faham. Okey. Yang seterusnya awak ambil segitiga, iaitu segitiga sama kaki. Okey? Segitiga sama kaki. Sama kaki awak akan buat macam ni. Okey? Jadi kalau awak tengok bila dia sama kaki, awak gunakan ni sorry. Saya akan gunakan segitiga yang macam ni. Tengok pening pula je Ini tadi kalau dia semuanya sama sisi. Okey. Okey, awak ambil ni. Kita letakkan sini 45 darjah. Sini bersudut tegak, maka sini juga 45 darjah. Macam tu. Jadi bila 45, sudut kaki dia sama, iaitu isosceles. Tadi saya nak lukis yang dia, kalau saya nak lukis macam ni boleh, tapi nanti awak susah nak nampak mana hypotenuse semua-semua. Sebab tu saya buat dia macam tu. Okey, so saya letakkan sini 1, saya letakkan sini 1. Bermakna sini jadi set 2. Jadi kalau awak tengok, 2 segitiga yang saya petakkan ini, awak dah boleh tahu nilai sudut 30, sudut 60 dan sudut 45 darjah. Faham? Faham. Okey, jadi awak kena ingat ni lah. Kalau tak awak kena hafal ni, pilih. Sebabnya, kenapa kita kena tahu 2 ni? Biasanya soalan kata without using calculator, tanpa menggunakan kalkulator. So kalau jawapannya ialah cos 30 adalah set 3/2, bila awak guna kalkulator awak akan dapat jawapan perpuluhan. Cuba tekan set 30 sekarang. Set 30 pula. Cos 30. Cuba tekan kalkulator cos 30. Apa awak dapat? 0.866. Jadi bila awak menggunakan jawapan itu, dah menunjukkan awak tekan kalkulator. Tapi kalau kita menggunakan gambar ni, cos 30. Cos is just adjacent over hypotenuse. So kita akan dapat set 3/2. Faham? Boleh? Jadi ingat 2 segitiga ni. Awak mesti ingat. Okey. Next, kita tengok seterusnya. Okey, dia kata dengan menggunakan nisbah trigonometri, bagi sudut khas. Sudut-sudut khas. Tadi tu dia panggil sudut khas, special angle. Iaitu 30, 45 dan 60 darjah. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Dia kata cos 315. Cos 315 awak tengok di sini. So, maksudnya you punya reference angle, sudut rujukan awak dekat sini adalah 45 darjah.
Jadi cos 315 darjah akan sama dengan cos 45 darjah. Dan awak tengok 315 berada di sukuan yang keberapa? 4. 4. 4. Bermakna nilai dia positif, tak ada masalah. So cos 45. Kat sinilah tadi kita kena ingat segitiga yang tadi. Jadi cos 45, kalau awak ingat tadi cos 45 dia kat sini 1, sini adalah sed 2. Sini 45 darjah. So cos is just adjunction of a hypotenuse. Jadi awak dapat jawapannya 1 per sed 2. Faham? Faham. Okey, kalau soalan saya cos 135 darjah. Kalau cos 135 darjah masih sama, dia sama dengan cos 45 darjah, tetapi 135 ini berada di kuadran keberapa? 2. Kuadran kedua, bermakna dia akan bernilai negatif. Macam tu. Faham? Faham. Okey. Faham. Kalau dia bagi kod, so ini dalam pi, jadi convert to degree dulu. Kod, jangan biarkan kod, you kena tukar dia pada 1 over tangent. Okey, yang ini akan jadi 1 over second. Jadi nak tengok 1 over tangent, jadi okey 5 per 3 pi. So berapa sudutnya? Kod is 300. berapa? 300. Okey, 300. 300 berada di kuadran keberapa? 4. 4. Bermakna tangent kat sini ada reference angle dia, sudut rujukan dia berapa? Special angle kat sini? 60. Ya, 60. 60. Positif ke negatif? Negatif. Negatif sebab dia berada di kuadran yang keempat. So sama dengan ambil 1 per negatif tangent 60, ambil you punya segitiga tadi. Faham? Faham. Okey. Macam tu jangan second. Cuma bila sudut negatif, awak gerak dia ikut clockwise. Itu dia. Dah habis. Okay, awak. Okay. Saya lupa dia ada jalan kerja. Saya dah conteng dah. Tak nampak. Boleh tak? Okay, boleh? Ini contoh dalam buku teks ni. You boleh refer kat situ. Boleh? Boleh. Okay, next. Kita tengok. Okay, kita tengok dekat sini. Awak tengok dia kata ni soalan nombor 4. Kita tengok untuk yang keempat. Sudut-sudut khas. Dia bagi second 150. Second 150 akan jadi sama dengan 1 per cos 150 adalah cos 30. Jadi 1 per cos 30 positif ke negatif dekat sini untuk soalan A. Soalan A ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Sebab Sukuan dia kedua. sukuan Ya, kedua. dia berada di sukuan kedua. So jawapannya akan dapat negatif cos 30 darjah. So you ingat special angle tadi segitiga tu, masukkan jawapan dia. Faham? Boleh? Faham. Okey. Boleh. Okey, sekarang saya nak semua orang buat soalan A nombor 4 ni. Ada berapa soalan ni? 2. Buat soalan ni je lah B dengan C. Cuba buat B dengan C. Saya akan panggil siapa-siapa saja untuk terang. B dan C buat sekarang. Saya bagi masa 5 minit. B dengan C cikgu? B dengan C.
Macam real life lah. Okey tak? Okey tak? Okey. Okey, boleh siap dah? Belum. Okey. Belum. Alah. Ustazah nak baca Ustazah. Surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Okey, dah. Dapat? Ya, Ustazah. Okey. Saya nak Zulfauzan. Zulfauzan ada? Zulfauzan. Cikgu, Ya. saya tu nak kunyah Coco Crunch. Boleh. Sebiji Mikael. Okey. Okey. Zulfauzan. Zulfauzan ada tak? Zulfauzan ada tak? Tak ada Okey. Sekejap ya. Saya baru guna satu apps ni. Okey, sekarang kita pilih orang. Nampak tak? Cikgu dah maju lah sekarang. Kan? Saya bukan apa tau. Saya benda-benda ni bila saya hari tu saya ada bengkel, saya cakap kalau saya ajar subjek bukan subjek yang heavy, mungkin saya boleh guna. Dia bagi macam-macam apps. Tapi saya kata kalau aku duk guna benda ni lah, lepas tu ada bagilah twing-twing, ada dia ajar macam buat game, budak akan dia korang naik basikal, langgar kotak tu, korang dapat soalan. Aku cakap bila masa aku nak habis sukatan. Jadi saya cakap masa tu, dan kadang-kadang kan lain tak okey. Saya bagi tahu masa tu benda ni menarik tapi boleh digunakan sesekali je lah saya kata. Lepas tu dia tanya, Cikgu Zarina guna apa Saya guna PowerPoint dengan Word saja. Cakap kan sebab dulu guna OneNote, lepas tu bila lain tak berapa okey saya cakap kan. Sebab saya kata sebab Mac ni nak kena. Tadi saya cuba gunakan kat sini ada draw untuk saya ambil soalan tu masukkan, tapi dia tak boleh ambil soalan yang banyak. Bolehlah sikit-sikit. Jadi kali ni kita pilih nama orang, kita gunalah ni kan. Cuing. Teng 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 teng. Nabila Zaidi. Nabila Zaidi? Nabila? Aku tak pilih, dia yang pilih ni. Nabila. Nabila Zaidi tak ada ke? Game tak jadi. Mana dia orang ni? Nabila Zaidi dia selalunya kalau dia tak reply tu sebab internet. Oh, okey. Okey, tak apa. Kita lagi sekali kita pilih orang. Apa lah korang ni? Aku bagi pilih nama, hilang pula budak. Okey. Tet. Nabila lagi. Nabila juga. Anja? Anja tak ada juga? Anja? Wah. Dia agaknya cari yang tak ada ni. Anja tak ada juga ke? Ainul? Tak ada cikgu kat list ni. Hai. Fakira? Tak ada juga. Limasi semua tak ada ni. Ada. Okey, Fakira. Apa jawapan Fakira? Fakira. Cepat sikit. Kau ada kelas kan lepas ni?
Tu Dahlia yang sebut tadi. Yelah kot lah Dahlia bagi ni ada nampak Fakira dia. Fakira. Ada tak Fakira ni? La haula wala quwata illa billahi alal aziz subhanallah. La ilaha illallah. Mana ini budak? Adam, Fakira ada tak Adam? Ada. Kan? Lepas tu dia tidur Fakira. Ini sah dia pergi mana ni? Tak ada ni. Itulah korang. Tak menggunakan betul-betul adab belajar online. Awak kena tahu bahawa pandai-pandainya tupai tu kalau dia jatuh dia tetap jatuh kat tanah. Dia tak tersangkut dekat pokok. Kau ingat tengok ni. Benda ni memang menyelamatkan keadaan. Dia akan mengelakkan kamu untuk terus mengamalkan kaedah penipuan. Masuk je nama, lepas tu orangnya tak ada. Saya nak ni 3 orang ni tadi saya cari dah tak ada. Ni tengok, kita tengok. Iliana. Sistem ni pula cari orang yang biasa tak ada lah pula. Iliana ni bukan. Actually tak ada. Takut line dia slow juga. Kan, dia ni pun biasa problem lain. Nurina? Nama yang jarang-jarang saya sebut yang dipanggil Nurina? Cikgu Norina tak ada. Tak ada juga. Dia ada. Masya Allah. Dia pergi hospital rasanya kan? Ke siapa yang bagi tahu saya? Aikal. Iya. Okey Aikal. Apa jawapan Aikal? Saya dapat negatif 2 per punca kuasa 3. Okey, macam mana? Cerita sikit Aikal. Okey, mula-mula konsep 240 tu saya rasa dia ada kat sukuan ketiga dan dia negatif, betul? 240, okey, betul. Kenapa dia negatif? Sebab dia ada kat sukuan yang ketiga. Dan dia menggunakan rumus apa di sini? 1 per sin. Ya, sin. Bila sin, sukuan ketiga dia negatif. Okey, teruskan. Lepas tu? Jawapan dia negatif 1 per sin 30. Macam tu, lepas tu Kenapa ambil 30 Aikal? tolak 270 tolak 240. Aku tak pernah ajar pun menggunakan 270. Salah, 360 kan? Jauh kau perjalanan. 180 kan? Oh, salah. Betul, 240 tolak dengan 180. Okay. Secara kebetulan kau dapat 30. Tapi dia tak boleh konsep 90 tak mau, 270 pun tak mau. Dia ambil 360 dan 180 dekat paksi X. Okay? So jawapannya memanglah betul 30 darjah. Jadi ambillah sin 1 per sin 30 darjah. Cuma nilai dia negatif sebab dia menggunakan sin berada di kuadrat ketiga. Okay, betul. Okay, good. Thank you. Okay, kita tengok seterusnya. Soalan C. Siapa lagi? Jom kita tengok. Amirul. Muhammad Amirul lah. Nama orang yang jarang-jarang pula ya. Amirul 4C. 5C. Ada. Ada. Okay, good Amirul. Okay, apa Amirul? Jawapan Amirul? Negatif 1. Okay, macam mana Amirul dapat? Kod 315 tu lepas tu jadi 1 per tan. Dia dekat kuadran ke berapa? Kuadran keempat. Okay, kuadran keempat. Lepas tu? 360 tolak 315 dapat 1 per negatif tan 45. Okay, dapat 45. Okay, kenapa dia negatif? Sebab dia kuadran keempat. Yes. Dapat. Lepas tu 45 gunalah segitiga tadi. Faham semua? Faham. Okay, tahniah. Bagus. Sistem ni bagus. Dia mencari orang yang jarang-jarang bersuara. Lepas tu orang tu boleh jawab. Tu okey lah. Alhamdulillah lah. Jadi awak tengok sini agaknya sistem tu dia set. Dia memang mencari orang yang jarang nama tu disebut. Okey, yang ini kalau sin 45. Okey, sin 45 tambah cos 225. Samalah tadi. Cuma dia kat sini menggunakan konsep tambah. Boleh? Okey? Okey tak?
Okey. Okey, latihan 6.3 ni nanti saya nak awak buat dalam buku latihan. Okey, sebab modul awak nak hantar, jadi yang modul tu tak apa, awak tak payah buat ni, awak ambil buat dalam buku latihan. Buku latihan berapa terpulang, sebab saya pun tak tahu buku latihan berapa yang ada pada awak, sebab ada sebahagian yang buku latihan pada saya, yang saya baru ambil dari sekolah. Okey, jadi yang ini kalau awak tengok latihan formatif. Okey, so latihan formatif ni nanti kita jap. Saya rasa buat yang tadi je lah kot. Okey. Ada berapa soalan ni latihan formatif ni? Okey, ada 5 soalan. Okey, ada 5 soalan latihan formatif. Saya nak awak buat dan nanti kita bincangkan next class. Boleh? Buat yang latihan formatif. Ada 5 soalan tadi. Boleh tak? Boleh. Okey, awak boleh buat dalam kumpulan. Okey, minggu depan saya akan keluarkan senarai nama untuk dia sebenarnya dia macam mentor-menti, orang panggil guru muda, dia macam-macam. Jadi saya akan ambil, awak akan pilih ahli awak terpulang. Satu orang dia akan pegang 5 orang kawan. So kita ada 50 orang, bermakna ada 10 kumpulan. Tak kisah awak nak ambil kelas A, ambil kelas C ke, mana-mana tak ada masalah, boleh saja. Faham? Jadi maksudnya bila saya sebut kumpulan tu, kumpulannya yang itulah. Kita ada 50 orang, bermakna kita ada 10 kumpulan. Saya akan lantik 10 orang ketua. Macam guru muda dia ke, mentor dia ke, apa-apalah istilah nanti kita cari. Boleh? Okey. So nanti awak bincang dalam kumpulan awak lah. Sekarang ni awak pilih, saya akan keluarkan nama 10 orang. 10 orang tu awak pilih 5 orang. Ambil lah mana-mana. Jangan berebut. Kan? Nanti Adam kata Adam nak Anja. Lepas tu Naim pun nak Anja juga. Janganlah. Anja tak ada ni, jadi kita bolehlah sebut nama dia. Okey. So next class kita akan masuk tajuk ni. Okey. So kita stop dekat sini. Okey, kita jumpa next class. Okey? Boleh? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Okay, Terima bye. kasih, Cikgu. Okay, Cikgu. bye. Sama. Okay, bye. Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Sama. Cikgu. Sama. Bunyilah tong 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 tong. Betul. Tiba-tiba kau betul. Aku nak tutup pun tak boleh ni.